Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan untuk dan memberi kelapangan untuk kita teruskan lagi pembacaan kita, kajian kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'alal Hudhudi, yang mana kita pada pagi ini kita akan sambung pada kalam muhasyi qauluhu 'ala ma huwa bihi. Sebelum tu sedikit peringatan kepada nuskhah yang ada bersama kita ni, yang anda guna ni, pada muka surat yang ke 67 pada kalam dalam wa'lam tu qauluhu sifah ada sedikit silap cetak. Jadi ada, terima kasih jazahullahul khair kepada sahabat kita yang memberi peringatan ni, sebab ada kesilapan pada nuskhah ini. Cuma penerangan makna tu kita dah terang dengan erti yang betul. Cumanya pada nuskhah ini yang ada bercetak al-awwal di sini tak ada dia kata Fima sayati bi anna al-murada bil ma'lumi ma min sya'nihi an yu'lam fayakunu fihi majazun. Situ je selesai. Al-awwal tidak ada. Kemudian yang keempat, warabi'u anna ta'rifa ghairu mani'in li syumulihi al-kalama. Li'annahu juga la tu tidak ada. Li'annahu yankashifu fihi. Kerana kalam pun pada sifat kalam itu berlaku inkishaf al-ma'lum. Kalam juga menginkishafkan, kerana sifat kalam ini yang sifat yang ta'alluq inkishaf. Maka dengan kalam yang kashifu fihi al-ma'lum, ternyata dan zahirlah perkara maklum itu. Dengan kita bercakap, maka ada maklumat itu dapat diketahui. Idh madlulu kalamihi huwal ma'lum. Kerana madlul, apa yang dipaham, direti daripada kalam itu ialah maklum. Perkara yang nak disampaikan, perkara yang kita nak sampaikan kepada orang itulah maklum itulah. Jadi di situ ada 3 tempat situ ya. Jadi kalau ada ikhwah asatizah yang ada nuskhah yang berbeza dan ada silap pada cetak, harap dalam pengajian tu tolong maklum supaya kita boleh sama-sama baiki pada nuskhah yang ada Okey, kita sambung pada pagi ini pada qauluhu 'ala ma huwa bihi. Ini perbincangan menyambung kepada kalam syarih rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-ilmu ma'tufun 'ala al-qudrati wal iradati, ay wa hiya al-qudratu wal iradatu wal ilmu wa kadha ma ba'dahu. Wal ilmu sifatun yankashifu biha al-ma'lumu 'ala ma huwa bihi. Bermula ilmu ialah sifat yang nyata dengannya perkara yang maklum, 'ala ma huwa bihi, mengikut hakikat sebenarnya, atas barang yang adalah ia dengannya. Atas barang yang adalah ia barang di atasnya dengannya, inkishafan, akan sebagai inkishaf, la yahtamilun naqidha biwajhin, yang tidak menanggung lawan pada apa-apa wajah pun. Makna maklumat itu benar, tepat dan mengikut hakikat sebenar, yang tidak menerima sebaliknya langsung. La yahtamilun naqidha biwajhin, yang tidak menerima sebaliknya langsung.
langsung, tak ada. Maknanya memang confirm gitulah. Wa makna yang kashifu yattadhihu. Makna yang kashif ialah yattadhih. Nyata dan juga jelas. Fa kharaja adh-dhannu, maka keluar dhan wa syakku wal wahmu dan waham. Lianna ihtimal an-naqid al-madhnun mathalan, kerana ihtimal berlaku naqid, lawan kepada perkara yang kita beritahu itu, perkara yang maklum itu, lawan kepada ilmu yang kita dapat itu, yang disangka. Ihtimal an-naqid al-madhnun mathalan, kerana ada kebarangkalian lawan kepada perkara yang zon. Sebab itu kata maklum ni, maklum yakin betul-betul 100%. Dan kalau benda yang zon, makna ada kebarangkalian, ada lawan. Contoh kita zon ni makna perkara yang 50 ke atas, 51 ke atas lah. Kalau 50-50 tu orang panggil syak kan. Jadi hak atas daripada itu. Yang 51 ke atas dia panggil zon. Jadi berat belah sangkaan, berat belah betul, atau berat belah satu pihak itu dipanggil zon. Maka kalau kita katakan sekalipun 99% kita zon, maka ada satu ihtimal, 1% tu. Ini nakid kepada maznun. Kerana ihtimal nakid maznun itu, walaupun 1%, itu memberi makna, menghalang yamna'u inkishafahu ala ma huwa bihi. Menghalang bahawa nyatanya sesuatu atas hakikat sebenar. Yang makna ada jugalah makna kita perkara yang tidak pasti, ketidakpastian itu. Maka itu bukan dipanggil ilmu. Nampak Okey. Kita masuk kepada kalam Syekh Syarqawi pada katanya qauluhu ala ma huwa bihi. Ala ma huwa bihi. Ay halata kaunil ma'lumi alal wajhi. Bahawa hal keadaan maklum itu ala wajhi ay halah, atas rupa, atas hal allati huwa, yang mana adalah ia maklum, mutalabbisun biha, bersepakai dengannya, berpakai dengan hal itu. Apa maksud hal keadaan maklum atas wajah, ala ma huwa bihi, iaitu atas keadaan ai halah allati huwa, keadaan yang adalah ia maklum itu, mutalabbisun biha, bersepakai dengannya, dengan hal tadi. Fil waqi', pada realiti. Makna kita yakin itu, ilmu itu, makna orang itu ada ilmu, makna ilmu yakin lah ni. Dengan maksud apa yang dia tahu itu berbetulan sebenar dengan hakikat sebenar. Mutalabbisun fil waqi'. Mithalu dhalika, contoh demikian itu. Bagaimana? Mithalu dhalika ma idza adrakta anna fi baiti Zaidin khubzan. Seumpama kamu adrakta, tahu bahawa dalam rumah Zaid itu ada roti. Wa annahu minasyair, dan roti itu dibuat daripada syair, daripada barley. Bukan daripada gandum halus, buat daripada barley. Fa in kana fil waqi'i kadzalika, kalau pada hakikat sebenarnya betul sungguh kita tahu dalam rumah Zaid ada roti daripada syair, dan hakikat sebenarnya memang begitu, dalam rumah dia ada roti itu, maka fa idrakuka, tahu kamu, idrak kamu itu dipanggil ilmun. Dipanggil sebagai ilmu, kerana apa yang kita tahu itu berbetulan dengan hakikat sebenar. Au kana minal burri, ataupun kamu tahu bahawa dalam rumah Zaid ada roti. Adrakta anna fi baiti Zaidin khubzan minal burri. Tahu dalam rumah Zaid itu ada roti daripada gandum halus, bur. Faqad adrakta au kana minal burri. Okay. Gini. Fa in kana fil waqi'i kadzalika, fa in kana
Fa in kana fil waqi'i kadzalika, kalau pada waqi'nya memang sungguh roti tersebut daripada syair, maka idrak tu panggil ilmu. Idrak itu dipanggil ilmu. Au kana minal bur, ai fa in kana fil waqi'i minal burri, gitu. Kita tahu bahawa dalam rumah Zaid ada roti daripada syair, tetapi pada waqi'nya kana minal burri. Dalam rumah dia bukan roti pada syair, roti bur. Wa qad adrakta annahu minasyair. Walhal kamu tahu bahawa roti tu daripada syair. Sekarang ni dia tahu roti daripada syair. Hakikat sebenarnya roti daripada gandum pula. Kalau begitu juga falaisa bi'ilmi, maka tu orang tak panggil ilmu, orang panggil. Itu dak dipanggil tahu, orang panggil dak tahu. Kerana apa? Li'annahu laisa 'alal wajhi alladhi huwa bihi. Kerana ia berlaku atas wajah, atas hal yang bukan adalah sesuatu itu dengannya, dengan wajah tersebut. Dia tahu roti itu bukan dengan hakikat sebenar roti. Sebab dia duk ingat roti daripada syair. Rupa-rupanya roti daripada bur, daripada gandum. Maka apa yang dia tahu itu tak sebenar dengan wajah sebenar. Bukan dengan wajah, dengan keadaan sebenar. Ni, kalau ikutnya istilah ni dipanggil apa? Dipanggil jahil murakkab ni. Dia tahu tapi tahu bukan dengan hakikat sebenar. Dipanggil jahil murakkab. Jahil murakkab. Kalau tak tahu langsung, rumah Zaid ada roti, tak ada roti, tak tahu. Orang panggil jahil basit aja. Adamu ilmi bi syai'in sya'nuhu an yu'lam. Tidak tahu sesuatu yang mana sesuatu itu boleh diketahui. Orang panggil jahil basit. Tapi kalau tahu sebaliknya salah, orang panggil jahil murakkab. Allah na'udzubillah min zalik lah. Jadi yang jadi huru-hara dunia hari ini ni, sama ada pada masalah ilmu syariat atau ilmu dunia ni, kerana jahil murakkab, ramai hak jahil murakkab nak bercakap. Jahil murakkab nak bercakap. Bahkan teruk lagi, dia tu tak tahu dia tu jahil. Katanya sebab murakkab itu tersusun daripada dua jahil. Pertamanya, dia itu adamul ilmi. Yang kedua, bisyai'. Yang kedua, adamul ilmi bi annahu la ya'lam. Tak tahu bahawa dia tak tahu. Sakit ni. Bahkan ada lagi istilah yang ulama kontemporari sebahagiannya, Syekh Abdul Qadir Al-Husain, dia kata jahil muka'ab. Jahil muka'ab ni jahil berkotak. Wasit ni dua lapis. Dia akan jadi, kalau jadi tiga, dia akan jadi tiga dimensi. Jadi macam cube muka'ab. Ni kalau ikut dua. Maknanya ada selagi, ada dimensi satu lagi, dia akan jadi muka'ab, jadi kotak. Benda yang jahil selagi tu. Dia tak tahu hakikat sebenar. Dia tak tahu, dia tu tak tahu. Dan dia khabar orang bahawa dia tahu. Jadi cukup orang jahil, na'udzubillah min zalik. Dia khabar orang dia tahu. Orang lain pula jahil. Dia kata akidah dia lah sebenar, hak salafus soleh. Hak orang lain tu bukan salaf, hak orang lain tu salah, dia kata. Bid'ah, syirik lagi. Apa yang orang lain buat itu syirik. Hak dia tu betul, hak salaf. Jadi dia seru pula orang dan dia kata dia tu tahu. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batina warzuqna ijtinabah. Okey. Jadi bila begitu ramai dalam masyarakat yang bercakap begitu, susah. Orang gini ni bahaya ni. Orang gini bahaya. Bahaya sebab apa? Andai kata Allah Ta'ala beri hidayah dia, satu hari dia sedar dia tu silap tu. Ramai mana orang jadi sesat dengan sebab dia tu. Ramai mana orang jadi sesat dengan sebab dia mengajar salah, dia beri fatwa salah, dia ajak orang kepada perkara yang salah. Kalau perkara tu i'tikad, ramai mana dia telah menyesatkan orang. Kalau i'tikad pula boleh keluar pada Islam, tajsim yang sarih, boleh keluar tashbih, boleh keluar pada Islam, ramai mana dia telah mengkufurkan
umat Nabi. Kalau dok soreh ataupun benda yang khilaf lagi pun, ramai mana dia telah menyebabkan orang itu jadi fasik, dosa besar, buatkan orang itu letak dalam kebahayaan di akhirat nanti. Jadi bahaya ni. Jadi alangkah baiknya kalau rasa dia tu selamat, nak menyelamatkan diri dia, senyap je lah. Pulaknya dia rasa dia tahu bahawa banyak lagi kelemahan diri sendiri. Maka dia tak sibuklah nak cari kelemahan orang. Oh, orang ni dok erti bahasa Arab dia. Sebab dia tulis cakap bahasa Arab ni dok apa nak betul. Tata bahasa dia, imla dia, kaedah imla dia, hamzah qata ke hamzah wasal ke, tak apa betul. Jadi duduk condemn orang. Oh, macam dia betul sangat. Macam kita betul sangat. Kalau tengok pun, iyalah, taraf pelajar-pelajar sekolah atau pelajar universiti lah. Penulisan dan uslub tu. Alangkah baiknya dia habiskan masa tu untuk mencari ilmu yang sebenar dan memantapkan diri sendiri. Boleh manfaat kepada umat. Tapi nak mana? Tasaddara litadrisi kullu muhawwisin balidin tasamma bil faqihil mudarrisi. Jadi semua orang nak bercakap. Tapi andai kata dia tahu dia silap, oh banyak ni orang gini bahaya ni. Alhamdulillah kurangnya, tapi macam mana nak betul balik orang-orang yang telah tersalah dan tersesat dengan sebab perkataannya. Na'udzubillahi min zalik. Kalau orang tu rasa dia nak selamat di akhirat, patutnya dia jagalah. Lihat kepada aib dia. Betul lah ulama kata tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Mana tadi? Dia kata fa laisa bi'ilmi la'annahu laisa 'ala al-wajhi alladhi huwa bihi. Selesailah. Tu ada panggil ilmu lah. Wallahu ta'ala muhitu ilmihi. Muhitu ilmihi kita boleh baca dengan idhafah lah. Meliputi ilmunya. Muhitun ilmuhu boleh juga kita baca. Ilmuhu tu jadi fa'il. Muhitun tu beramal. Muhitu ilmihi bil asya' atau muhitun ilmuhu bil asya'i. Meliputi ilmu Tuhan dengan setiap perkara. Ala ma hiya bihi, mengikut apa hakikat perkara itu di atasnya. Ma hiya bihi alaihi, tafsilan, secara tafsil, secara terperinci. Tuhan tahu sungguh haluh-haluh Tuhan tahu. Bukan tahu secara umum saja. Nampak tak? Statistik COVID ini meningkat. Meningkat. Berapa bilangan banyak tu? Tahu. Tak, Allah Ta'ala tahu umum lagi. Tak, berapa banyak orang yang ada kebarangkalian, keboleh jangkitan, berapa yang makna akan jadi sakit. Haluh lagi tahu. Contoh je lah. COVID ini meningkat dia. Jadi jaga-jagalah. Kepada kita kena serulah kepada masyarakat ni supaya menjaga SOP dan seumpamanya. Tak sah terlibatlah dengan teori-teori konspirasi. Nampak tak? Dia lepas tu bawa ajak orang supaya menipu kepada data, menipu kepada pemberian maklumat tidak diberikan dan benar. Benda ini bukan benda yang kata boleh kita nak apa nama ni, ni tak boleh kerajaan ni menipu ni, kerajaan cuba tak tengok sendirilah. Nak percaya ke tengok di hospital tu, tengok di rumah mayat ke mana, tengok sendiri orang buat kerja tu. Okay. Kadang kita yang duduk macam ni tak rasa perik ni orang yang terpaksa pakai pakaian tu. Okay. Jadi benda ni sama-sama perlu kepada asatizah. Kita mengajak orang ramai supaya jangan buat perkara-perkara yang menyebabkan boleh menyusahkan orang lain. Ni juga bahaya ni. Ni juga bahaya. Paling bagi jahil murakkab kot ni. Dia duduk dengar cerita-cerita ataupun maklumat yang tidak benar, dia pun bawa kata orang. Macam ni lah, mimpi gini lah, gitulah. Nak amal sunnah, amal lah. Nabi suruh buat amal makan-makan ni, makan. Tapi jangan kita lawan sunnatullah, apa yang Allah Ta'ala buat dari segi hukum sebab musabab yang berlaku dengan sebab penyakit ni, dan juga benda tu boleh memudarat kepada masyarakat. Kita kuat makan minum airnya, tambah apa nama ni, perah 5 nipis, betul lah kita kuat. Tapi
Dengan sebab kita menyebabkan boleh jadi orang lain berjangkit. Menyebabkan kita boleh menyebabkan tak ada immunity, herd immunity tu. Community tu tak terjaga daripada tu. Kita tidak kita tidak ada penyakit, simptom tak ada. Tapi kita boleh memberi jangkitan. Kerana kuman tu katalah melekat di kita tak? Katalah melekat di kita. Orang lain boleh berjangkit, kalau kita tahan pun orang lain mungkin tak tahan. Sebab itu jangan fikir apa nama ni untuk kita pentingkan diri kita saja. Jadi dalam sini kena ambil nasihat dan juga pandangan pakar. Okey. Kat mana tadi? Ala ma hiya bihi alaihi tafsilan. Qala ba'dhum, berkata sebahagian mereka. Para ulama dia kata, ini sebahagian ni banyak ditulis dalam kitab tasawuf lah. Dia kata kullu insanin yatanaffasu fi kulli yawmin wa lailatin mi'ata alfi naffasin. Setiap orang itu bernafas setiap hari, setiap malam, mi'ata alfi nafasin. Mi'at alfi makna 100,000 nafas. Dah habis ke ni? Mi'ata alfi nafasin wa arba'atan wa ishrina alfi nafasin mu'tadilin. Berapa tu? 100,000. 124,000. 124,000 nafas sehari semalam. Ni juga ni kita nak tahu betul ke tak ni. Ini kalam nukilan saja. Tak mahu percaya sudah. Kalau kita rasa kita nak rock ataupun kita ada penemuan, kita boleh buat kajian empirikal, bilang nafas kita start daripada kita bangun dan kita tidur. Tidur pula siapa nak bilang? Maknanya tak boleh tidur lah sehari semalam. Cuba bilang betul tak? Tapi ni benda ni bukan kita nak letak maklumat yang mana benda ni qat'i. Sebab kebarangkalian ulama ambil ni 124 ni apa dia? Kalau tengok 124 ni bilangan para nabi kan. 124,000. 124,000. Seketi 2 laksa 4,000. 124,000 nafas sehari semalam. Jadi benda kalam-kalam gini yusma'u wa yurwa. Adakah diiktikad dengan dia? Sebab benda ni bukan berkaitan dengan iktikad pun. Jadi kalau kita cerita di orang ramai tu sekadar cerita je lah. Betul ke tak? Wallahu a'lam. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Siapa nak membuat kajian, silalah buat kajian. Tak ada kerja lain tak buat ni. Nak semayang, nak kira ke mana tu. Buat kerja lain. Tapi nak kata ni apa? Banyak. Kadang-kadang juga adat ni juga dari sisi bahasa Arab. Kalau kita tengok dalam sastra Arab, kadang-kadang al-adat ni laisa lahu mafhum. Dia tidak ada mafhum. Makna bilangan tu bukan nak menunjuk kepada tahdid, tetapi menunjuk kepada kathrah. Banyaknya kita bernafas hari semalam. Banyak seorang itu bernafas sehari semalam. Okey. Jadi dia kata setiap hari setiap malam bernafas 124,000. Wa fi kulli nafasin mu'tadilin. Pada setiap nafas mu'tadil. Minha, daripada nafas tadi tu, daripada banyak-banyak itu, 124,000 tu, yamutu alfun. Setiap nafas tu mati 1,000 orang. Wa yuladu alfun. 1,000 orang mati, 1,000 orang beranak, anak lahir. Wa tahmilu ummahatu bi alfin. Dan akan mengandung ibu-ibu dengan 1,000 pula. Jadi ni kalam-kalam gini kadang-kadang diriwayatkan dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab cerita berkaitan dengan al-mawa'iz wal wal ibar. Ulama cerita supaya apa? Nak menceritakan banyaknya perkara yang Allah tadbir dalam masa satu nafas itu, sebenarnya banyak perkara. Hebatnya kudrat Allah Ta'ala ni, kita duk tengok diri kita pada tempat lain, di negeri lain, waktu lain, di benua lain, pada masa yang sama apa berlaku? Banyak sebenarnya. Dalam masa satu nafas itu 1,000 mati, 1,000 pula anak lahir, kemudian 1,000 pula isteri perempuan ni mengandung.
Jadi ini juga makna maklumat-maklumat sedemikian ini sebagaimana sebelum ni kita sebutlah. Dia kita riwayatkan, kita nukilkan untuk menunjukkan besarnya, hebatnya kudrat Allah Subhanahu Wa Taala fi kulli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada makhluk ini nak lahir zahir. Hari ini berapakah bilangan COVID? Adakah peningkatan atau penurunan? Okey. Wa fihi mi'atu alfi farajin, dan pada setiap nafas itu ada 100,000 faraj. Apa maksud faraj? Kelepasan. Allah Ta'ala memberi kelepasan, memberi kemudahan. 100,000 Allah Ta'ala lepas. Orang ni lekat hutang, Tuhan wi lepas dia. Orang ni sakit, Tuhan wi sembuh dia. Ada 100,000 farajin qarib, yang segera. Faraj qarib itu makna kelepasan yang segera. Okey, habis. Wa fi ba'dit tawarikhi, pada sebahagian daripada kitab-kitab tarikh menyebut anna fi kulli sa'atin, pada setiap saat itu sita, anna fi sita ni isi anna muakhar, sita mi'ati alfi imra'atin, pada setiap saat yang berlalu itu. Saat ni jangan saat ni juga qadarun minaz zaman. Qadarun muayyanun minaz zaman. Itu takrif dia lah. Kalau kita terjemah betulnya sejam. Sejam. Tapi pada setengah itlaq kitab dia menunjuk pada qadarun muayyanun minaz zaman. Satu tempoh tertentu daripada masa. Jadi setiap daripada saat itu sita mi'ati alfi imra'atin tada'u, ada 600,000 perempuan tada'u. Ni dalam hikayat ataupun penceritaan lain lah. Ada 600,000 perempuan beranak. Wa sita mi'ati alfi imra'atin tahmilu, dan ada 600,000 orang mengandung pula. Jadi lekat anak. Tak dia beranak, ni lekat anak. Wa sita mi'ati alfi dhalilin yu'azzu, ada 600,000 orang yang hina, Allah Ta'ala angkat dia, Allah Ta'ala muliakan dia. Wa aksuhu, dan lawan pun ada. Makna ada orang yang mulia, Tuhan hinakan dia. Jadi pengurusi GLC tiba-tiba kena pecat. Na'udzubillah. Jadi orang hina tiba-tiba jadi jutawan, kaya dia. Jadi dalam masa saat tersebut ada berlaku macam-macam takbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma a'izzana ya Rabb bi'izzika wala tudhillana ya Rabb. Okey, jadi ada 600,000 zalil, orang yang hina, yang Allah Ta'ala beri kemuliaan dia, Tuhan angkat dia. Waksu. Dan juga sebaliknya. Wasita mi'ati alfi atikin minan nar, dan ada 600,000 atik yang dimerdekakan daripada neraka. Banyaknya rahmat Allah Ta'ala ni. Wa ma'a hadza, walaupun dalam keadaan ini, fal malaikatu aktsaru, maka malaikat itu lebih banyak. Aktsarul makhluqati, malaikat tu makhluk yang paling banyak. Banyak malaikat lagi. Walaupun tengok daripada apa yang Tuhan takbir buat pada manusia ni banyak, malaikat lagi banyak. Faqad dzakara ba'dhum, sungguhnya telah menyebut sebahagian mereka, anna bani adama, bahawa anak Adam, usyurul jin. Ni juga benda yang kita kata, benda yang diriwayat, dan sandaran tu tidak adalah kita riwayat sahaja, cerita saja. Tapi adakah dia menjadi pegangan? Tidak. Dan dia bukan satu bentuk yang kita disuruh berpegang, yakin. Kalau tak yakin, tak i'tikad tu salah, tak. Jadi benda ini disebut, dan kalau kita nak bawa riwayat hikayat pun sahaja, panggil hikayat lah. Adapun dari segi betul benar maklumat itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqad dzakara ba'duhum anna bani adama usyurul jin.
bahawa anak Adam ini 1/10 daripada jin. Maknanya kita, nisbah kita 1. 1 daripada 10. Jin banyak lagi lah. 10 kali ganda. Wa banu Adama wal jinni, dan anak Adam dan anak jin. Dan jin itu, anak Adam dan jin. Wa banu Adama wal jinnu usyuru hayawanatil barri. 1/10 daripada haiwan darat. Makna haiwan darat ni banyak lagi. Dah bilang lah haiwan darat tu. Kita nampak dah nak bilang gua ni. Kita tengok ensiklopedia. Ada binatang, monyet berapa dah. Tu sekarang ni jenis monyet, kategori dia. Setiap individu monyet tu. Monyet hak jenis babu, monyet hak jenis gorila, monyet hak jenis kera. Jadi banyak pula tu. Bayangkanlah. Tu hak atas darat nak masuk ke serangga. Serangga ni, alam serangga ni banyak lagi lah. Wahaula kulluhum, mereka semua sekali hak duduk atas darat ni, usyurut tuyur. Usyur 1/10 daripada haiwan hak terbang. Jadi haiwan terbang banyak juga dia kira lah. Haiwan hak terbang apa dia. Nyamuknya, lalaknya, tak. Apa nama ni? Pirahnya. Wa haula kulluhum usyuru hayawanatil bihar, dan semua hak ada atas darat, atas terbang ni hanya 1/10 daripada haiwan laut. Haiwan laut ni satu misteri lah. Laut ini misteri. Bahkan saintis tak tahu lagi. Tak dapat tahu semua jenis haiwan yang ada dalam laut tu. Bayangkanlah banyak ke tak banyak. Dah banyak pula ni. Plankton tu banyak tu. Itu jadi semua atas darat dan di udara ni 1/10 daripada haiwan laut. Wa haula kulluhum usyurul malaikah. Haiwan semua sekali yang ada ni 1/10 daripada malaikatil ardi. Usyuru malaikatil ardi. 1/10 daripada malaikat bumi saja. Al-muwakkalina, yang Allah Ta'ala wakilkan, Allah Ta'ala serahkan dengan urusan Bani Adam, anak Adam. Wa haula kulluhum usyuru malaikatis sama, dan mereka kesemuanya ialah 1/10 malaikat langit, sama'id dunia, malaikat langit dunia, langit pertama. Wa haula kulluhum usyuru malaikatis sama'its tsaniyah, 1/10 pula daripada malaikat langit kedua. Wa hakadha ilal kursi, begitulah sampai kepada kursi, wal arsy, dan sampai kepada arasy. Makna makhluk Allah Ta'ala ni, banyaknya makhluk Tuhan ni. Kita ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Habuk je pun. Habuk je. Ustaz Ridwan kata Aqidatun Najin. Iyalah, kitab Aqidatun Najin ni dia ambil daripada kitab Arab. Dia nukil, dia terjemuh bahasa Melayu daripada kitab Arab. Okey. Mana tadi? Wa qama rajulun. Ini cerita ni masyhur kat ni. Dalam Tuhfatul Murid, Hasyiah Bayuri pun banyak dinukilkan cerita ni. Wa qala rajulun ila ibni Syajari. Seorang lelaki bangun kepada Ibnu Syajari. Wa huwa ala kursiyyihi lil wa'dhi. Ibnu Syajari ni seorang ulama yang mana ketika itu dia sedang menyampaikan wa'az, sedang menyampaikan nasihat. Kita panggil beri tazkirah. Dia berceramah, mengajar di kerusi dia. Mari seorang lelaki tanya kepada Ibnu Syajari. Ketika itu Ibnu Syajari senang yuqarriru tafsira. Dia sedang menghuraikan tafsir kulla yaumin huwa fi sya'n. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu dalam sya'an. Allah itu ada pada keadaan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari itu Tuhan tu ada pada, Tuhan itu dalam sya'annya. Keadaan apa tu? Tengok lagi. Okey, kulla yaumin huwa fi sya'an. Jadi kalau tafsir apa nama ini, dalam tafsir terjemahan ni, macam mana dia terjemah ya?
Kita tengok sikit. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Macam mana dia terjemah? Dia kata kulla yaumin huwa fi, tiap-tiap masa ia Allah di dalam urusan. Gitu. Yakni mencipta dan mentadbir makhluk-makhluknya. Terjemah jelas dah lah. Dalam keadaan, dalam urusan. Allah Ta'ala pada setiap hari itu ada pada urusan. Wa waqafa ala ra'sihi, lalu orang lelaki tadi waqafa ala ra'sihi makna berdiri tegak, bangun berdiri. Faqala ya hadza, hey tuan, wahai tuan, fama yaf'alu rabbukal ana, apa yang Tuhan kamu buat sekarang ni? Sekarang ni Ibnu Syajaris yang tafsirkan surah daripada surah ayat surah Rahman itu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Ta'ala pada keadaan. Jadi dia tanya, Tuhan buat apa sekarang? Dah keadaan. Apa yang ma yaf'alu rabbukal an? Apa yang Tuhan kamu buat sekarang? Jadi nak jawab gitu, tak berani lah tak. Dah Tuhan buat apa sekarang ni? Fasakata, lalu diam dia. Wabata mahmuman, diam dia, tak dia nak jawab lah. Akhirnya dia balik, bata mahmuman, tidur dia dalam keadaan dia gundah gelisa. Gundah gulita, apa dia panggil? Dalam keadaan dia resah, keluh kesah lah. Kerana apa? Kerana soalan itu menyebabkan dia jadi terfikir-fikir. Betul sungguh apa yang Tuhan buat sekarang? Maka bila tidur dalam keadaan begitu, fara'al Mustafa, maka dia melihat Nabi SAW. Fadzakara lahu dzalika, lalu dia ceritakan kepada baginda Nabi perkara tadi. Mari seorang lelaki tanya aku dalam pengajaran, kulla yaumin huwa fi sya'n. Wasa'alahu, dan dia tanya Rasulullah, nak jawab kan Rasulullah. Faqala lahu innas sa'ila al-khadiru. Khadir. Yang bertanya itu ialah Nabi Khidir. Ini juga cerita-cerita kita banyaklah kita tengok daripada riwayat ulama pada solihin dan juga ulama-ulama tasawuf ni, menceritakan tentang Nabi Khidir. Jadi maklumlah kita bahawa dari segi hukumnya para ulama khilaf Khidir ni masih hidup atau tidak. Khilaf pun kalau kita lihat sebagaimana yang disebut antaranya Syekh Ali Jumaah sebut. Ulama sufi sepakat mengatakan Nabi Khidir hidup. Ulama hadis kebanyakannya dari segi ulama tasawuf kebanyakannya mengatakan seakan-akan sepakat mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Adapun ulama ulama hadis kebanyakan mereka mengatakan hidup, dan ulama fiqh ada sebahagian mereka mengatakan Nabi Khidir ni telah wafat. Ala kulli hal, khilaf ini berlakulah antara Khidir ni masih hidup ataupun tidak. Jadi cerita-cerita yang dibawa oleh para ulama, yang mana ulama-ulama as-salihin, pada ahli tasawuf, yang mana mereka ni kalau kita nak kata menipu tu jauhlah, tapi kemungkinan silap pada melihat itu berlaku. Tapi kalau banyak itu, maka benda itu kita boleh anggap sebagai khilaf yang muktabar. Tak perlulah kita buat video nak mengedepankan dan mentashihkan, mentarjihkan pandangan kita bahawa Nabi Khidir mati dah berdasarkan pandangan ulama. Ulama yang kata Nabi Khidir ni wafat ada, dia datangkan dalil-dalilnya. Tidak akan ada di atas muka bumi ni di kalangan kamu yang hidupnya lebih daripada 100 tahun. Daripada mula pada kerana berdasarkan hadis lah. Hadis Nabi kata tak adakah ada yang ada sekarang ni boleh hidup lebih pada 100 tahun pada zaman tersebut. Maka macam-macam lah. Jadi bila begitu, khilaf ni khilaf yang mu'tabar. Dan kalau kita nak percaya bahawa Nabi Khidir tak hidup, meninggal dah, dia telah meninggal dah, tak ada masalah. Sebab ini bukan berkaitan dengan akidah. Tapi ambil kerak video orang yang mengatakan Nabi Khidir hidup ni, bawa cerita Nabi Khidir hidup, tiba-tiba kita kata dok ni salah, ni. Buat benda gitu tak ada faedah.
Betul ke tidak kita tak tahu. Hakikat sebenar. Jadi ilmu, adakah kita tu dianggap kita tu tahu kita tu ilmu, yakin. Dengan maksud idrakuna ala ma huwa bihi fil waqi'. Tak tahu juga sebab waqi' kita tak tahu. Pandangan satu lagi, adakah itu tu ala ma huwa bihi fil waqi'? Tak tahu juga. Maka orang yang kata mati pun dalam keadaan zon, yang kata telah wafat pun dalam keadaan zon. Bila zon macam mana kita nak tarjih? Kita tak tahu apa yang di sisi ilmu Allah Ta'ala hakikatnya. Okay, jadi di sini Nabi SAW beritahu kepada Ibnu Syajari yang bertanya itu Khadiru wa annahu sayaudu, dan dia akan kembali esok. Dia akan kembali esok. Mungkinlah antara benda yang kita kena berhati-hati, ramainya yang mendakwa berjumpa Nabi Khidir. Waktu itu isu lain. Kata kita kena percaya pada syekh ni jumpa Nabi Khidir. Sekarang ni isu Nabi Khidir hidup ataupun tidak tu isu khilaf. Sekarang ni betul ke tak syekh tu jumpa, tok guru tu jumpa, waktu tak tahu. Boleh jadi dia jumpa sungguh, boleh jadi jumpa orang lain. Hak nama ni Khidir juga. Ataupun dia tu reka cerita bahawa dia jumpa Nabi Khidir. Ada juga gitu. Yang cuba nak ambil kesempatan daripada orang, dia kata dia jumpa Nabi Khidir, bergiam. Padahal tak pun. Dia nak lebong orang je. Itu ada je. Ada berlaku lah. Maka, itu isu lain tu. Bukan isu masalah fiqh ataupun masalah ilmiah. Itu isu orang tu. Dah kita tahu dah orang itu. Semayang bang pun tidak. Tak. Duduk luar rumah kebun pakai seluar pendek. Lepas tu jumpa Nabi Khidir. Balik awal lah. Bahasa mudah ni balik awal. Dengar saja. Ataupun mari buah kedai kopi. Kata malam jumpa Nabi Khidir dah. Dengar sajalah. Kalau dia tu suruh dia bayar air kopi kita. Gitu dah lah. Tak usah lah buat iktikad benda-benda yang tu. Nak tengok orang itu boleh ikut tak boleh ikut. Tengok dia tu bertepatan ke tidak dengan Al-Quran dan juga hadis. Okey. Dia kata Nabi SAW kata, hak tanya itu Khadir wa annahu sayauд, dia akan kembali. Faqul lahu, jawab dia gini. Syu'unun. Ni juga ni kalau segi imlaknya kena buat mana? Syu'unun. Gitulah. Syu'unun. Tak boleh nak kata kitab Syekh Syarqawi pun salah tulis. Ataupun setengah kata gini tak. Tapi banyaknya syu'un gini lah. Wow dua. Ala kuliah ni isu pada masalah imlak je. Bagaimana nak menulis. Kalau yang ada hamzah tengah. Dan seumpama hamzah mutatarrifah. Hamzah duduk tengah. Hamzah duduk depan. Jadi bacanya syu'unun. Fakullahu syu'unun yubdiha. Syu'unun yubdiha wala yabtadiha. Yakhfadu aqwaman wa yarfa'u akharina. Kata begini. Nanti Khadir akan mari balik menjawab gini. Syu'unun yubdiha. Keadaan dan juga perkara-perkara yang Tuhan zahirkannya. Wala yabtadiha, dan bukan Tuhan baru tahu. Yakhfadu aqwaman, Allah merendahkan dan menjatuhkan satu kaum. Wa yarfa'u akharin, dan Tuhan jugalah yang mengangkat kaum yang lain. Ada orang yang Tuhan rendahkan dia, hinakan dia. Dan ada orang yang Tuhan angkat dia. Jadi pada setiap hari tu, kulla yaumin, apa yang berlakunya? Apa yang berlaku? Perkara-perkara yang Tuhan zahirkan. Maka berlakulah tiap-tiap hari tu perkara yang Tuhan nak zahir. Hari ni rupanya bilangan COVID kurang dah. Alhamdulillah. Contohnya lah. Hari ni bilangan kematian pun kurang dah. Tuhan nak zahirkan tu. Bukan Tuhan baru tahu. Wala yabtadi biha ilman. Bukan Tuhan baru tahu pada hari tersebut tak, tapi apa yang berlaku itu ialah dengan semata-mata Tuhan menzahirkan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan sejak azali lagi. Syu'unun yubdiha, jawab gitu. Wala yabtadiha yakhfadu aqwaman wa yarfa'u akharina. Fa asbaha masruran, maka berpagi-pagilah. Pagi esok tu
Ibnu Syajari gembiralah. Dia tahu jawapan ni. Jawapan hok bagi tu bukan ustaz, bukan tok guru. Nabi sendiri bagi. Fa'atahu, maka mari orang bertanya tu datang. Mari pula kepada Ibnu Syajari dalam majlisnya. Wa a'adas su'alah. Dan ditanya soalan yang sama. Fa'ajabahu bidzalika, maka Ibnu Syajari pun jawablah dengan jawapan yang Nabi beritahu. Faqala lahu, orang yang bertanya tadi berkata kepada Ibnu Syajari, salli ala man 'allamaka. Orang yang tanya tadi khabar pada Ibnu Syajari, hey Ibnu Syajari, selawat kepada orang yang mengajar kamu. Ni kata macam mana boleh tahu? Boleh jadi Nabi juga tu. Nabi Khidir. Sebagaimana dalam ni. Macam mana boleh tahu bahawa yang ngajar dia Rasulullah? Salli ala man 'allamaka. Selawatlah kamu kepada orang yang mengajar kamu. Rasulullah tu lah yang ajar dalam mimpi tu. Wan sarafa, lalu dia pun beredar musri'an dengan segera. Beredar dengan segera. Okey. Dia cerita dia banyak sangat lah. Banyak sangat. Yang berlaku kepada orang yang kita kenal lah. Kita sebab jumpa pun ada lah. Daripada kalangan orang soleh. Cerita yang dia berlaku pada dia ataupun orang cerita kepada dia. Okay. Wal muradu bisyu'uni. Yang dimaksudkan dengan syu'un itu al-ahwalu, ialah keadaan. Jadi keadaan, hal, apa yang berlaku tiap-tiap hari itu Tuhan menzahirkan apa yang telah termaktub dalam ketentuan. Wa qawluhu yubdiha ay yuzhiruha, Allah menzahirkannya. Wala yabtadiha, dan maksud wala yabtadiha ay la yasta'nifuha ilman, bukan baru diketahui, baru diketahui. Makna benda berlaku tu bukan baru tahu, tapi Tuhan hanya nak menzahirkan benda yang telah dia tahu dan dia telah tentukan. Okay. Wala yasta'nifuha ilman. Wa ma'na kulla yaumin huwa fi sya'n. Maka apakah makna keseluruhan bagi ayat tersebut? Annahu fi kulli waqtin, bahawa Allah Ta'ala pada setiap waktu. Fi kulli waqtin. Annahu fi kulli waqtin amrun, pada setiap waktu ada perkara-perkara yang yuzhiruhu ala wafqi ma aradahu. Ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala zahirkan mengikut apa yang Tuhan hendaki fil azal, pada azali. Ka ihya'in, seperti menghidupkan, wa imatatin, dan juga mematikan, wa i'zazin, memuliakan, wa idlalin, dan menghinakan. Jadi ada saja tiap-tiap masa tu Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita makhluk ni berlaku peredaran dan apa yang berlaku dalam alam ni tak terlepas daripada ta'alluq kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu inkishafan, akan sebagai inkishaf. Okay. Jadi rasanya kita berhenti sinilah. Qauluhu inkishafan ila akhirih. Inkishafan ila akhirih. Jadi kita berhenti di sini, dan untuk kelas akan datang, tak tahulah, ada masa insya-Allah kita akan buat, kerana tak tentu dah sekarang ni ada urusan beberapa kerja lain perlu dibereskan, disiapkan. Jadi kalau ada masa kita akan sambung lagi insya-Allah taala. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna